cobaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cobaan tak masalah kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan Tuan Pengurusi acara yang bahagia, Tuan Pengurusi Lembaga Amal Khairat Masjid Bandar Kuching, Dr. S. Shahjahan, Pengurusi Jawatankuasa Pengurusan Masjid India Bandar Kuching, Cik Muhyiddin Abdul Qadir, Bahagia Imam Masjid India Bandar Kuching, ahli-ahli lembaga masjid, ahli-ahli jawatankuasa pengurusan masjid, pemimpin-pemimpin yang berkesempatan hadir, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izin pada malam yang berbahagia ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu, yakni taman-taman syurga. Yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu maka Allah akan menerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Dan begitu juga di dalam majlis ilmu ini Nabi sebut malaikat akan mengembangkan sayapnya sebagai tanda relanya atas usaha orang yang nak datang majlis ilmu pada malam ini, kan? Walau apa pun yang kita lakukan, mana nak tunjukkan malaikat mengembangkan sayap sebagai tanda rela atas usaha orang nak datang majlis ilmu, nak beritahu bukan senang nak datang. Bukan senang, kan? Ada orang tu nak datang sangat, sekali tengok-tengok kepek kat luar. Ada orang nak datang rupanya salah masjid. Ada orang dah datang saya tak ada orang rupanya semalam salah tarikh pula. Macam-macam hal, tapi kita nak datang ni tak ada masalah. Tuan-tuan duduk tuan-tuan dan puan-puan yang duduk dalam majlis ilmu, walau apa pun yang kita lakukan dalam majlis ini, malaikat akan catat pahala. Tak kira apa yang kita buat, termasuklah tidur. Jadi jangan risau, saya takkan marah, tak kecil hati siapa yang nak tidur dalam ceramah saya. Ubek pada orang ngantuk memang tidur. Tak payahlah baik benda lain nak tahan-tahan ngantuk. Kan kadang-kadang kat rumah aircon bantal, katil tak dapat tidur. Dalam majlis ilmu tagak-tagak dia boleh tidur. Kan cuma satu permintaan saya, boleh tidur cuma jangan berdengkur. Itu sahaja. Sebab kita pun nanti mengganggu orang sebelah dia. Sebab orang sebelah dia pun nak tidur juga. Jadi tidurlah sesama kan. Jadi macam mana nak marah kan. Itu memang dah kelebihan orang mendengar ceramah. Kelebihan orang mendengar ceramah, dia boleh tidur. Kan begitu juga Nabi sebut barang siapa yang duduk dalam majlis ilmu belajar satu bab aja, satu bab lebih baik daripada dunia dan seisi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, janganlah pilih malam ni je datang. Setiap malam ada kuliah datang. Penceramah yang masuk TV, penceramah yang keluar TV, jangan kira datang. Macam saya memang keluar TV, sebab masuk TV tak mahu. Jadi siapa kat penceramah datang, sebab Nabi ajar tengok apa yang disampaikan, bukan tengok siapa yang menyampaikan. Kadang-kadang kan, kalau kita petik beri macam mana Hanzalah, sahabat Nabi, dia tanya dengan Sayyidina Abu Bakar, kau tolong tanyakan pada Rasulullah macam mana cara kami nak mengelakkan diri kami daripada menjadi seorang yang munafik. Kenapa pula kau tanya soalan macam tu, Sayyidina Abu Bakar? Sebab bila kami bersama dengan Rasulullah, kami terbayang syurga. Bila Rasulullah cerita pasal syurga, Rasulullah cerita neraka, terbayang takutnya pada neraka. Tapi bila berjauhan daripada Rasulullah, kami mula leka dengan suami, leka dengan isteri, leka dengan keluarga, leka dengan dunia. Kami leka.
mulalah jadi orang lain. Jadi macam mana? Bila sampai je soalan ni kepada Nabi, maka Rasulullah jawab apa? Rasulullah jawab, ubatnya adalah perbanyakkanlah menyertai halaqah zikrullah. Banyakkanlah menyertai majlis-majlis mengingati Allah. Bila mana-mana penceramah pun lah yang kita dengar kuliah dia kan, mesti ada dalam hati kita tergerak. Betul lah dia cakap. Aduh, aku tak nak lah buat macam tu lagi dah. Iyalah. Sungguhnya tinggal solat akan menyebabkan akan diseksa dalam aku. Ya Allah, aku ni banyak tinggal solat. Kalau mengumpat tu ibarat makan daging busuk saudaranya sendiri. Ya Allah, banyak yang aku mengumpat. Contohnya tu lah. Cuma dalam hati je, orang lain tak dengar. Dia cakap ni dalam hati. Keluar daripada masjid, buat perangai lagi. Masuk dalam masjid, dengar kuliah, okey. Betul lah, tak nak lagi dah, insaf dah. Tapi keluar buat perangai lagi. Jadi hari ni masa nak tambah lagi. Mikrofon tak cukup ya. Oh, kat luar tak dengar. Di mana kena beli semula. Bismillahirrahmanirrahim. Start beli semula. Ambil Rafi ceramah ni cik ulang. Jadi hari ini kita punya tajuk yang telah dipilih oleh Jabatan Kuasa setelah bermesyuarat berminggu-minggu. Tajuk yang dipilih adalah rezeki yang berkat, keluarga tenang. Betul ke tidak? Hidup tenang. Hidup tenang kan keluarga tenang? Hidup tenang. Rezeki berkat, hidup tenang. Tajuk tu jelas. Ni okey lah. Saya pernah ceramah di Shah Alam. Tajuk dia esok biarlah rahsia. Tajuk apa semacam kan, esok biarlah rahsia. Tapi jom saya pun tanya lah JK tu, you all nak saya buat macam mana tajuk ni? Pandai-pandai lah Ustaz. Dah kau yang pilih tajuk tu, sama pandai-pandai. Macam ni tak apalah, rezeki berkat, hidup tenang. Okey. Bila sebut tentang rezeki, kan rezeki. Manusia ni selalu sebut 3 perkara tapi gemar buat 3 perkara. Sebut 3 yang biasa lazim sebut dekat orang biar orang dengar ada 3. Tapi 3 perbuatan dia pula berbeza dengan apa yang dia cakap. Contoh macam ni lah, kita cakap kau ni kalau buat satu benda cubalah ikhlas. Kita boleh cakap dengan orang, tapi yang bercakap tu belum tentu ikhlas. Betul. Kan? Ayat yang paling power masyarakat kita sebut, aku ni ikhlas tolong dia, tapi dia terima kasih pun tidak, langsung tak ikhlas. Nampak? Dah nak kau sebut kau ikhlas, kau sebut pula orang tu tak terima kasih. Maksud ikhlas itu sendiri adalah membuat sesuatu kebaikan kepada manusia yang lain, kepada orang lain, tanpa mengharapkan balasan, termasuklah terima kasih pun dia tak harapkan. Sebab dia yakin Allah yang akan balas. Itu saja. Itu sebab ada orang cakap, di mana orang yang bukan Islam, yang daripada lahir bukan Islam, macam mana dia buat kebaikan takkan tak dapat apa-apa. Macam tu soalan dia tadi. Contoh macam kita cakap, kita lahir dulu dalam Islam, keluarga Islam, ataupun ada yang dapat hidayah pada remaja pun dapat Islam. Macam Abang Adam Kori, baru 8 tahun dapat nikmat Islam. Abang Adam Kori nampak 8 tahun, dalam tempoh 8 tahun dia dah berjaya mengislamkan 17 orang lagi sahabat-sahabat dia. Kita yang 50 tahun ni seorang pun tak dapat. Seorang pun tak dapat. Ya, jadi orang tanya soalan dulu saya, Habis mana? Takkan dia buat kebaikan dan dia tak dapat? Jawapan dapat. Orang yang tidak beriman kepada Allah buat baik pun dapat, tetapi Allah dah balas atas dunia lagi. So akhirat jangan banyak cerita. Kita jangan mengeluh, kenapa lah susah hidup, macam-macam dah kebaikan buat, sembahyang sudah, apa sudah, tapi susah hidup. Menyesal, yakin perkampungan akhirat diinginkan. Okey, 3 manusia sebut 3 perkara tapi buat 3. Apa dia? Pertama, manusia selalu sebut dia hamba Allah. Dia selalu sebut dia hamba Allah, tapi dia gemar buat benda yang Allah tak suka.
Ini nak cerita berkat. Yang kedua, manusia selalu sebut rezeki datang daripada Allah, tapi bila diuji dengan susah sikit, dia mula meraba-raba cari manusia yang nak tolong dia. Aduh, bila kita dulu ada seorang kontraktor, orang kaya, kan, dia selalu kita numpang ni, banyak belanja kita makan, banyak tolong kita bagi. Tiba-tiba dia susah. Macam mana kita ni? Dia dah susah, siapa nak tolong kita sekarang ni? Patutnya kau fikir macam mana nak tolong yang susah. Yang fikirnya orang dia. Sedangkan kalau sebut rezeki datang kepada Allah, tapi bila diuji dengan susah sikit, tak percaya yang rezeki itu datang kepada Allah. Macam mana bang? Abang dah tak ada kerja, abang dah tak ada kerja, gaji tak ada, anak kita iuran sekolah nak bayar, duit kereta, duit rumah, macam-macam bil nak bayar, macam mana bang? Kebetulan memang jemaah Masjid India Bandar Kucing. Dia punya sayang. Allah dah tulis rezeki abang setakat kat kerja lama, setakat semalam aja. Percayalah, esok abang akan mula cari kerja lain. Doa, mudah-mudahan ada rezeki tempat lain. Rezeki datang daripada Allah. Lagipun bukankah duit simpanan saya masih ada lagi? Yang ujungnya macam ni. Dan yang ketiga, manusia selalu sebut yang dia akan mati, tetapi perangai yang macam orang tak nak mati. Macam mana kalau contoh panggil orang tak nak mati? Mengutuk orang tak habis. Kutuk sana, kutuk sini. Jangan kutuk orang kalau rasa-rasa tak sanggup nak minta maaf. Itu kutuk orang macam-macam. Yang fitnah jangan cakap. Ribah lagi, kita ribah dan fitnah. Itu panjang huraian itu, tapi seronok tadi tu. Maknanya kena panggil sekali. Malam ni tak sempat tadi. Tapi ribah ni lebih kurang bercakap sesuatu tentang seseorang. Barangkali orang yang mendengar itu tidak suka bila mendengar. Itu ribah dosa. Contoh ada seorang perempuan Badui datang jumpa Nabi, dia cerita-cerita masalah. Lepas tu Nabi bagi jawapan, dia pun balik. Kemudian Aisyah datang, ya Rasulullah, kecilnya perempuan itu. Dia sebut kecilnya. Nabi datang, ketahuilah isteriku, sesungguhnya kau sedang membuat ribah. Kita pun kita tak cakap, kau tengoklah baju dengan seluar dia tak kena, kau tengok kereta buruk, kau tengok kopi ada kapang ni kotor tak ada sembilan cakap, kau tengok kasut koyak-koyak, kau tengok duit banyak tapi kedekut atau bawa kereta macam tu lah. Dia semua ada dia kritik orang. Tadi saya lalu tadi, bahkan saya tak kenal orang membuat saya, tapi saya dah maafkan siap-siap. Saya lalu tadi kan sampai belakang, tinggi salah saya tinggi. Yang seorang tu lagi dalam TV nampak gemuk, kau hajar. Tapi saya maafkan, terus salah. Antara lah rezeki Allah bagi kita. Berkat pula. Apa maksud barakah? Berkat, apa maksud berkat? Barakah ini maksudnya pondok Ustaz Kazim. Al-Barakah. Berkat pula orang Johor, orang Jawa perlu bungkus bawa balik berkat. Berkat ini yang kita dalam konteks yang kita nak cerita hari ini, keberkatan itu adalah kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan kita, walaupun sedikit tetapi berkembang. Contoh, kita ada duit tak nak banyak sangat, kita bagi anak kita belanja 50 sen misalnya contoh. Anak kita pun pandai makan sikit, dia bawa air kosong dari rumah, siap tak dia simpan, dia tak pungut pun, masukkan tabung sikit, kemudian masuk sedekah sikit. Lepas tu pandai pula, tengok kita dah sikit tapi dia pandai. Dah lah pandai jadi pengawas pula. Dah lah pandai jadi pengawas, banyak pula menang pertandingan untuk sekolah. Ya Allah, bantu. Contoh berkat, tengoklah yang dia semua, yang ni, yang remaja lewat yang datang masjid tu. Orang-orang lama lah, cuba tanya dulu, punya sahih nak membesarkan anak. Dulu rasa macam tak boleh besar anak, mati dah. Tapi tengok hari ni semua dah lapar,
anak-anak dah kerja, semua dah ada kehidupan masing-masing. Siap tiap-tiap bulan bagi duit lagi ke mak ayah lagi. Nampak tak? Anak-anak berjaya dengan bidang masing-masing. Allah kata macam baru semalam anak kita hantar pergi sekolah, rupanya hari ni dah mula berjasa pula pada kita. Tentu tu berkat tak? Yang tak berkat ada macam-macam. Ada macam-macam. Hidup pula. Hidup macam mana hidup? Hidup ni kita nak cerita bab kehidupan ni, hidup tenang. Hidup macam mana hidup? Kehidupan kita. Hidup di dunia ini sementara sifatnya, apatah lagi yang ada dalam dunia. Ulang balik. Dunia ini sementara sifatnya, apatah lagi yang ada dalam dunia. Jangan lupa hashtag. Dunia ini sementara, apatah lagi yang ada dalam dunia. Hashtag. Sementara. Suami isteri sementara. Pasangan kita sementara. Sampai masa ji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ji'un. Mereka sadar. Tak, suami isteri siapa mati dulu? Menurut kajian suami mati dulu. Kebanyakan majoriti suami mati dulu. Ingat orang perempuan, jangan cakap tak tentu pasal, sebab lelaki mudah mati. Faham? Kau talking mati. Tak sampai mengucap lagi kau kan. Jadi cakap elok-elok. Disebabkan kesementaraan pasangan orang perempuan. Puan baik pada suami, salah satu bersetuju dengan permintaannya. Banyak benda-benda baik, jangan fikir itu aja. Kasih 18, 19 susah. Betul. Kan? Ya. Sementara. Jadi, kadang sebabkan sementara, suami isteri sementara, apa kita nak buat? Bersama-samalah melayani alam rumah tangga mengikut syariat Islam. Hidup rumah tangga kena betulkan pada hari. Hidup dengan bismillah. Bismillah. Kita hanya sebut pegang syawal Bismillahirrahmanirrahim. Tuan mari Bismillahirrahmanirrahim. Nak startnya kata Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah sebut, tetapi kita lupa memaknakan dalam kehidupan kita ni. Maksud Bismillah dengan nama Allah. Kalau dengan nama Allah, minum ni kerana Allah. Sebab biar ada tenaga, mudah-mudahan aku hidup lagi, aku boleh beribadah kepada Allah. Letak macam tu apa juga boleh kita buat berkat. Kadang-kadang bismillah jadi prosedur. Bismillahirrahmanirrahim. Prosedur. Macam I love you too. Prosedur. Sayang tak? Sayang. Apa sayang tak? Sayang juga. Prosedur. Cuma kalau suami cakap, wahai isteriku, begitu mendalam kasih sayang kepada saya. Tak pernah terbayang yang abang telah berjaya menjadi suami saya selama 20 tahun lamanya. I love you. Jam. Barulah terasa macam drama Adelia Sofia. Macam itulah kan. Baru ada makna ini cakap. Dia macam dah prosedur. Bismillah. Cuma letakkan dalam hati Bismillah. Macam orang kahwin lah. Berapa ramai yang belum kahwin, kita tanya, nak kahwin sebab apa? Saya nak kahwin. Okey, nak tanya sebab apa nak kahwin? Berapa ramai yang jawab? Yang betul. Yang kenapa nak kahwin? Kawan-kawan semua kahwin lah. Saya kahwin lah. Kenapa kau nak kahwin? Mak bising. Tapi kau ingat kalau kau kahwin mak kau senyap ke? Bising juga. Besok dah kahwin. Bila nak banyak bising juga. Dia dah banyak asyik nak perempuan dan nak lelaki. Macam-macam. Jangan bagi nasi. Kenapa nak kahwin? Umur dah berapa dah? Dia fikir umur. Dia dah tua. Belum nak kahwin. Kenapa nak kahwin? Geram sangat tengok budak perempuan. Lagi teruk. Susah nak jumpa. Kenapa nak kahwin? Saya nak kahwin kerana Allah. Susah nak jumpa. Biasanya yang jawab nak kahwin kerana Allah ni biasanya lelaki yang dah kahwin. Biasanya tu lah. Sampai akhir abang buat macam ni. Kenapa abang? Tak cukup baik ke saya ni? Kerana Allah. Dia confident dia jawab kan. Tapi betul lah apa. Tapi walau apa pun jawapan ni tetap tak lulus. Main-main. Alah, orang perempuan. Benda baik kan.
Perempuan ni dia bukan apa. Dia kalau betul caranya, dia boleh setuju. Betul tak perempuan? Dia. Perempuan betul tak? Tak, perempuan. Bagilah apa pun, tak mahu dia kan. Yang seorang pun tak terjaga, nak lebih. Betul tak? Apa buat. Okey. Kan? Kita tengok kan tu. Itu pasangan. Nombor satu, pasangan. Sebentar tu. Dalam dunia. Yang kedua, harta, duit. Tengok. Sebentar tu. Duit kumpul lah berapa banyak pun. Sampai bila? Kereta besar. Kereta baru. Berapa lama orang cakap kereta? Oh lama kereta baru. Cantik kereta. Berapa lama orang akan sebut driver? Paling lama pun 2 minggu. Lepas tu orang tak ingat nak kita. Yang ini orang yang bawa kereta tu lah. Waktu bayar kali pertama tu dah boring. Paling boring waktu hidup hotel. Lagi boring. Handphone. Beli telefon baru sampai rumah, handphone yang lagi baru dah keluar. Handphone yang kamera 3. Saya tak nak sebut jenama dia sebab dia tak taja ceramah malam ni. Saya sebut. Handphone yang kamera 3 tu. Kita boleh tengok punya ada handphone lagi canggih lagi. Kalau handphone siap boleh buka macam ni, lebar strip. Punya canggih. Dulu kita pakai telefon lama dulu orang suka pakai telefon tu bateri tahan. Mana ada power bank dulu tak ada. Dulu bateri seminggu tahan. Yang tak campur orang 2 minggu tahan. Dia tak telefon orang tak telefon dia 2 minggu tahan. Yang bateri habis cepat tu sebab main snake. Sekejap duit pun habis. Sampai masa habis. Rumah besar sampai masa habis. Tak dia habis. Tuan dalam rumah tu habis. Sampai masa dia bukan bawa nak kubur. Jadi tak payah. Melainkan manfaatkan harta kita ke jalan Allah. Dan yang ketiganya, kuasa, pangkat, kedudukan. Sementara dalam dunia ni dah banyak dah kita tengok. Tak payahlah saya sebut contoh. Tengoklah mana-mana sekalipun. Aku pegawai yang paling besar sekali dalam pejabat kerajaan ni. Tak tahu. Contoh ni pejabat tanah. Aku pegawai paling besar sekali. Tak tahu. Sampai masa duduk tepi tiang pencen. Tak cakap apa. Benar sampai masa pencen. Saya pun pencen tak. Saya pun bersara kerajaan. Dulu kerja bukan main pakai pengarah undang-undang dan penguasaan. Sampai masa pencen. Tunjuk kat pencen dapat 10% rotan. Itu dia. Jadi apapun balik pada Allah. Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa ayat 100, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi murawaman katsiran wa sa'a. Barang siapa yang niatnya buat sesuatu niat kerana Allah fi sabilillah, di jalan Allah, maka dia akan mendapati bumi Allah ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Yang sama. Orang yang berharap pada Allah, dia akan rasa datang. Orang yang berharap pada manusia, dia akan kecewa dan sayang. Orang perempuan harap kat suami sampai masa dia kecewa. Orang perempuan yang boleh bahagia dengan suami, dia terima segala kekurangan kerana Allah itu betul. Suami pun terima isteri dia walau apa pun yang berlaku. Dia kering di laut, terbakar seluruh tangan. Wahai isteriku, kaulah isteriku dunia akhirat. Maka izinkanlah aku. Orang perempuan lepas ni dia hantar mesej kat pengurusi masjid, tolong yang panggil kita berceramah dulu. Menghasut dia. Tak adalah gurau je. Jadi makna kata dalam kehidupan kita ni sementara. Dunia ni sementara. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Satu lagi hashtag. Cuba tengok Bangladesh. Sahabat-sahabat kita yang daripada luar negara pada Bangladesh datang bekerja di sini. Dia makan nasi, letak kuah kari, dia letak kentang atau bawang. Tu je. Dia makan habis. Apa? Dia tak boleh bayar ayam ke? Dia tak boleh ikan? Boleh. Tapi dia simpan duit dia hantar balik Bangladesh sebab dia sedar Malaysia bukan tempat tinggal. Tempat tinggal di Bangladesh. Lepas 7 tahun dia dah penat, dia balik. Rumah dah besar, kereta dah besar, bini pun besar.
Dah tak ada apa lagi dia nak kejar, semua dah selesai. Sebab dia sedar Bangladesh. Itu sebab dia tak peduli. Cuba tengok. Dia pakai baju biru, seluar kuning, kasut hijau. Apa dia peduli? Dia pegang tangan sesama jantan macam ni, okey je. Dia tak ada peduli orang cakap apa. Betul tak? Macam itulah kita hidup dalam dunia ni. Kalau kita sibuk memikirkan apa yang manusia sebut, kita takkan habis. Nabi sebut, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Itu sebabnya bahagia ni letak kat mana? Saya nak tanya perempuan, bahagia letak kat mana? Kat mana? Hati. Pandai jawab. Tapi apa yang menyebabkan suami tidak bahagia selama ini? Tak, yang menyebabkan manusia jadi tak bahagia selama ini adalah dia terlupa daripada hati tu. Tak sengaja dia dah pindahkan di mata. Mata ni sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Menyebabkan kita tak bahagia. Maka ubat vaksin pada penyakit hati adalah syukur. Ini belum sampai lagi tajuk ni. Ini pun penerangan nak mukadimah. Lama ni sama kan. Kalau kita tengok sendiri macam mana dalam kita sebut bab rezeki itu tadi, ayat vaksin pada penyakit hati, satu perkataan, syukur. Syukur hati kita akan tenang. Hiduplah dengan syukur, hiduplah kerana Allah. Kita tak ada masalah. Itu sebab orang tanya saya, kunci kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga ada 5. Pertama, kunci rumah. Kedua, kunci pejabat. Ketiga, kunci kereta. Keempat, kunci syurga. Dan yang kelimanya, kunci spare. Tuan-tuan golak. Tapi cakap betul. Malah baik kakak. Dia cakap betul pun ingat buat kakak. Bila sebut satu kunci rumah, azan dulu ya. Azan dulu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ilahi ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah
لا إله إلا الله. Okey, sama. Jadi disebut 5 kunci tadi. Yang pertama kunci rumah, sistem rumah tangga kita. Sistem dalam rumah tangga kita biarlah mengikut syariat Islam. Macam mana? Tak ada cara lain dah. Bacalah teori-teori pakar motivasi keluarga ke mana-mana sekalipun, luar negara ke mana ke, Jepun ke, India, China ke, akhirnya berbalik pada Quran balik semua. Itu semua Nabi Raja. Ya, itu dah kehidupan. Daripada mula bangun sampai hidup, macam mana cara hidup kita? Ad-dinul Islam. Adakah kita ikut syariat Islam atau tidak? Pagi subuh tak jaga. Kalau solat tak jaga dalam rumah, jangan cerita lagi tentang tiang rumah tangga. Bangun pagi. Kadang perempuan bangun pagi dia selesaikan nyawa dia. Bangun subuh dia semain seseorang. Usyuk untuk cari seorang syukur. Habis tu Kalau dia kat muka dia tengok suami yang kata siap elek dia ngaka lah orang tua habis so kejut suami solat sama-sama, dia solat sama-sama, anak pun sama-sama. Kita tak sedar tau dengan cara kita didik, ajar, asuh keluarga kita solat Jumaat sama-sama. Katalah kita dah masuk dalam kubur, dah duduk dalam kubur, dah mati, dah duduk dalam kubur. Satu hari tu anak kita cakap dengan isteri dia, yang esok pagi kita subuh berjemaah, anak, abang ni tiba-tiba je bukan apa teringat arwah abang dan arwah mak dulu, tak pernah tinggal solat Jumaat subuh sesama. Kita dalam kubur pun dapat saham. Tapi kalau mak petang Jumaat ni pergi karaoke, nak kenapa nak arwah dulu tiap Jumaat tak tinggal karaoke. Itu cari pasal kan. Itu sebab dia kita bagi saham-saham yang baik-baik, didik yang baik-baik sebenarnya. Yang kedua, kunci pejabat. Kunci pejabat itu saya simpan dulu. Yang ketiga, kunci kereta. Kunci kereta ni maksudnya hala tuju pemanduan, hala tuju keluarga nak bawa. Macam kita naik kereta, kita nak pergi, contohnya daripada Kuching nak pergi ke Miri, berapa jam? 11 jam. Dengan 10 jam kita naik, kita dah tahu dah jalan mana nak ikut. Ini bukan pergi Miri, kita pergi Matu. Lain kan? Lain jalan tu. Saya seronok pergi Matu, jauh 2 kali ferry. Dan first time dalam hidup saya nampak signboard, awas di sini ada buaya. Tempat lain di Semenanjung tak jumpa signboard tu. Dekat Sarawak ada jumpa, steady lah saya kata. Saya pun tengok ada pula buaya. Buaya. Jadi maknanya kita kena pastikan. Jadi kalau contoh suami tersalah jalan, dia mengantuk tu leka hidup. Tiba-tiba dia ikut jalan macam nak pergi ke tempat lain. Isteri akan cakap, bang, kita nak pergi sini ni, abang jangan lupa. Oh ya, maka itulah peranan dia. Hala tuju kita nak tuju ke mana. Kita nak anak kita menjadi anak yang beriman dan bertakwa. Umur 7 tahun kita dah hantar dia masuk pertandingan bintang kecil. Memang tak kena. Kita dengan menyanyi pula. Tapi kalau kita nak anak kita macam tu, kita hantar di kelas mengaji. Kenalah. Kita hantar dia masuk pertandingan hafazan, anjuran masjid India Bandar Kuching. Kemudian pertandingan azan, hantar anak-anak kita masuk pertandingan azan kategori subuh. Dia lain kategori subuh dengan maghrib, lain macam tadi isyak kan lain. Dia mendayu sikit maghrib isyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tak apa untuk maghrib. Subuh kan macam tu. Allahu Akbar,
Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas salah. Macam tu. Mana nak kejutkan orang. Kan ada masjid-masjid kampung kadang-kadang kan, bukan sinilah, tempat lain adalah kat Semenanjung, mana kampung saya tak nak sebut lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang mazan pun nak tidur. Sampai as-salatul khairum minan naum. Memang tidur. Dia kalau sampai as-salatu khairum minan naum, macam tu je. Salat lebih baik dari tidur. Atau as-salatu khairum minan naum. Kan betul. Wah, marah betul bila ni. Bangun. Jadi anak kita, keluarga kita, nampak anak duduk dalam majlis ilmu, bawa keluarga datang majlis ilmu, itulah dia. Hala 7 nama dia. Nampaklah. Saya ceramah di Ampak. Ada satu malam tu, lepas saya kuliah maghrib, sembahyang Isyak. Bila sembahyang Isyak, imam tu baca, ya Allah sudah betul. Lalu saya bila saya salam imam tu, hilang. Ni imam nombor berapa? Nombor 4, nombor 5? Tak. Rupanya anak salah seorang jaga pasal masjid baru 17 tahun. Jadi imam sedap sangat bacaan. Saya pun tanya dia, boleh tak dia datang kat kampung mak saya, dekat sebuah kampung mak saya, bawa untuk jadi imam tarawih. Saya tanya dia, boleh tak? Saya nak jemput masa bulan Ramadan tahun lepas. Saya pun bawa. Setujulah bawa. Bila bawa dia kan, ya Allah, rakaat pertama lain lagu Fatihah dia, rakaat kedua lain lagu Fatihah dia, lain-lain lagu setiap rakaat. Pertama kali orang kampung mak saya komplain, pendek sangat baca. Biasanya heboh banyak kan, kali ni heboh pendek sangat sebab dia tak puas dengar. Dan sangat sempurna bacaannya. Bila saya tanya balik kan, biasa betul dia bawa macam tak ada nervous, tak ada berdebar, nampak elok, tak ada gagap-gagap, tak ada terupa-terupa, elok. Rupa-rupanya tahun sebelumnya, maknanya tahun 2018, dia pernah diundang untuk menjadi imam tarawih di Istana Negara. 17 tahun kemudian. Mak ni mulalah cakap kan, mulalah waktu cakap, ya Allah sejuk apa? Sejuk perut tu kombong tau. Sejuk hati tu, sejuk hati. Tak lagi sejuk perut dia ada fikirkan. Sejuk hati. Iyalah kalau anak kita boleh mengimamkan solat macam tak seronok gitu. Itulah sebab saya kata tadi, suami bangun pagi itu dia kena imamkan solat. Ini kena bangun pagi kumur-kumur ambil wuduk dah jadi imam. Jangan tak sagar lagi. Anak pun tak faham apa dia cakap apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu senyap. Anak dia belajar lah, ayah dia senyap ya. Yang mak dia kat belakang, membuta dah pun. Mak dia pun, wallah, dah habis bacaan. Bila bangun pagi, gosok gigi, mandi, shampoo, sabun, bagi segar sikit badan, baru jadi imam. Ayah hanya keluar, semua dah sedia. Istau sufufakum lurus rapatkan saf. Anak pun tegak ni. Allahu Akbar. Anak pun kan, woi ada gemar woi. Masa bila bapak beli speaker ni? Ayah membaca, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Isteri
kat belakang, suamiku dalam hati. Itu betul hala 7, suami bawa. Habis tu zikir, lepas tu doa. Ya Allah, doa ni alat paling berpower sekali dalam keluarga kita sebenarnya. Al-Fatihah suami. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebiji macam doa majlis rasmi kerajaan. Ya Allah, Kaulah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Masa itulah nak cakap untuk isteri. Ya Allah, aku sayangkan istriku. Ya Allah, anak mana mak? Yang mak pan. Aku juga sayangkan anak sulungku Alung. Ya Allah, Long nama kau lah Long. Aku juga sayangkan anakku yang kedua Angah. Nama kau pun ada. Aku sayangkan anakku yang ketiga Alang. Ya Allah, Alang nak tahu tak apa ya. Betul, masa itulah kita luah perasaan. Dalam doa pun boleh. Ya Allah, Alung ini harapan keluarga. Ya Allah, tengok Alung dengar. Depan nak adik dia tahu. Alung ni harapan keluarga. Ya Allah, dia bakal menduduki SPM tahun ini. Ya Allah, Kau berikanlah dia 12A. Ya Allah. Alung nak macam ni. Angah tanya, kenapa Long? Subjek ambil 9 dia. Macam mana nak dapat 12? Bapak ni pun tak tahu anak ambil semua. Tapi kan, dalam doa tu, orang lelaki nak tegur isteri pun dalam doa senang. Yelah, nak marah depan-depan bukan takut bini menakutkan. Ya Allah, kau bukakanlah hati istriku. Ya Allah, isteri kat belakang apa hal? Sesungguhnya dia seorang yang sangat degil. Ya Allah, isteri kat belakang dia pun sama. Ya Allah, aku tak menjawab pengakuan. Tapi orang perempuan hati-hati tau. Dengar doa suami itu dengar betul. Mana yang tak jelas jangan amin. Tak lagi mana. Ya Allah, kau berikan aku. Ya Allah. Abang. Aku telah lama inginkan. Ya Allah, kau mudahkanlah urusanku untuk. Ya Allah. Sikap belakang kami. Makbul sebab suami nak gambar story. Jangan salah takut. Ya, hala 7 keluarga kita. Macam mana kita nak buat arah yang diredai oleh Allah SWT. Barulah berkat, barulah mudah-mudahan dapat tenang. Kemudian sebut yang seterusnya. Jaga kunci apa tadi? Kunci syurga. Kunci syurga ni apa? Senang. Nak masuk syurga, kena dapat rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah, tak ada cara lain. Ibadah banyak-banyak, itu saja. Nak mencapai kesempurnaan ibadah, ada 4. Pertama, mesti dengan ilmu. Kena belajar. Tak boleh ibadah ni main ikut-ikut je, tak boleh. Kena belajar. Yang kedua, mestilah ikhlas. Yang ketiga, tindak tanduk perangai mesti ada berubah menjadi lebih baik dengan ibadah. Semayang, mengumpat laju juga. Semayang, mau untuk orang. Semayang, ambil rasuah. Semayang, buat benda-benda yang tak elok, maka ada masalah dengan ibadah. Dan yang keempat, mesti dimulakan dengan ada penerangan lanjut tentang 4 ciri-ciri ini. Tapi itu juga kena panggil ceramah yang lain. Mana dah 3 ceramah ni kena panggil. Mana kunci syurga? Beribadah kepada Allah banyak-banyak. Zikir. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Siapa nak rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Ibadah itu kepada Allah Taala. Dan yang kelima, saya kata tadi kunci spare. Kunci spare ni apa maksudnya? Suami ada kunci, isteri ada kunci, mak ayah ada kunci, anak ada kunci. Mainkan peranan masing-masing. Jangan sibuk salah menyalahkan antara satu dengan yang lain. Suami betul tak betul semua, isteri salah tak salah semua. Yang penting kita kena sama kerjasama untuk bentuk keluarga yang bahagia supaya dapat hidup dengan berkat dan juga tenang.
Okey, saya simpan tadi kunci pejabat. Apa maksud kunci pejabat? Mencari rezeki yang halal. Tajuk kita malam ni cerita rezeki berkat. Nabi pesan dalam satu hadis, Nabi kata, carilah rezeki yang halal dan sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Wah, itu sebab setiap kali orang menyambut hari lahir, siapa nak ikut saya terpulang, tak nak ikut sunat. Ucapan saya standard. Saya akan cakap, selamat menyambut hari ulang tahun kelahiran. Semoga dipanjangkan umur dengan segala kebaikan dan dimurahkan rezeki dengan segala keberkatan. Panjang umur dengan kebaikan, murah rezeki dengan keberkatan. Duit banyak tak berkat, tak guna. Hidup panjang menyusahkan orang, buat apa? Minta panjang mana umur, panjang umur aku. Sekali bila dah sampai dah, bila dah nak mati ni, dulu kali minta panjang umur. Itu sebabnya kita ni jangan panjang cita-cita. Jangan panjang cerita. Kalau kita buka kitab Minhaj Al-Abidin daripada Imam Al-Ghazali, yang mana Allah melarang sama sekali hambanya ni yang panjang cita-cita. Contohnya kita cakap, aku hujung tahun yang ingat nak pakai kereta besar. Kita terlupa nak tanya soalan, adakah aku hidup lagi hujung tahun ni? Sekarang dah mula tak? Sekarang dah mula. Kan orang lelaki dah mula mendengar bisikan-bisikan yang mengelirukan. Dah mula dengar belum sekarang? Berbisik yang berbunyi macam ni. Bang, tahun ni tema akan apa? Dah pernah dengar tu? Tak sampai 100 hari lagi nak Ramadan. Dan dia dah mula tanya, tahun ni tema akan apa? Kita tempah baju Melayu, kadang-kadang kita tak sedar kita jadi panjang cita-cita. Tempah tu tak apa. Dah tempah, bila kita try kat kedai, Allah baju ini kalau dia orang tengok ni buntang mata. Soalan ni confirm ke hidup lagi pagi hari. Jadi kalau nak sebut, ya Allah, jika ada kebaikan dapat aku pakai baju ni pada pagi raya. Kena lapik je kamu. Jika ada kebaikannya, maksudnya kalau ada lah kebaikannya lagi Allah nak bagi kat kita, dapat kita pakai pada pagi raya. Itu kena lapik je kamu. Datang awak, confirm datangnya. Ini, come on lah, ini Leman lah. Leman kalau cakap datang, mesti datangnya. Oh ayah, besok mati. Bukan Leman sini lah, tempat lain. Iya, itu sebabnya kita tu, sebab saya kata tadi, jangan memang cita-cita betul-betul orang. Dengarnya, siapa tu dapat naik pangkat. Tak apa dijilat bos dia tu. Mak cakap benar-benar telok. Mana tenang hati kita. Dengarnya anak dia dapat UPSA, dapat ambil. Macam anak dia seorang pandai. Apa masalah kita nak cakap juga. Dengar kereta baru dah dipakai, tak boleh dicuri duit tu. La ilaha illallah. Cuma cakap yang lebih baik. Dengarnya siapa tu dapat naik pangkat. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat kita minta tolong dia apa satu hari nanti. Kampung kita senang lah, dah ada orang pangkat tinggi dia. Dengarnya siapa tu anak dia dapat ambil UPSA. Alhamdulillah, ada juga budak pandai kat kampung kita. Dengarnya dia apa beli kereta baru. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat tumpang. Dah selesai apa benda-benda baru. Dengar haji tu lah, haji tu. Haji mana? Haji tu lah yang umur 85 tahun. Kenapa? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin. Masalahnya bukan dia hidup seorang selama ni. Kau tak dengar habis cerita ni. Kenapa? Dia kahwin, bini dia umur 25. Good. Cuma kita sangka baik cakap, alhamdulillah dapat bini yang tegak boleh jaga dia. Sebab ini kadang ada perempuan tu juga, bukan perempuan sini lah, tempat lain. Malam pertama mati tu. La ilaha illallah. Itu jahat sangat cakap. Doa lah yang baik-baik. Cuma tanya budak perempuan, apa yang kau suka sangat dengan Abang Haji tu? Bukan Abang Haji tu dah banyak umur ke? Susah nak cakap. Kan? Ya, pertama dia memahami romantik. Ambil kau romantik tu. Setiap kali saya marah, dia tak pernah balas balik. Jadi wakak tak tahu nak balas apa kan? Tapi doa yang baik-baik. Jadi rezeki ni, bila sebut rezeki, 7 tanda rezeki diberkati oleh Allah SWT. Apa tanda dia? Tanda yang pertama,
kita akan sentiasa rasa cukup dengan apa yang kita ada, dan kadang-kadang kita rasa lebih daripada cukup. Itu tanda rezeki berkat. Dan dia sentiasa rasa puas dan dia tak ada rasa kekurangan. Contohnya bila dapat duit tu kan, alhamdulillah, syukur. Dapat minum, walaupun daripada Seremban datang kucing, dapat minum, air kosong je, syukur. Syukur, jangan mohon. Kan? Jadi bismillahirrahmanirrahim. Tengok Nabi macam mana. Nabi tak pernah mencerca makanan. Kita pergi kenduri rumah orang, kan nak pula sekarang ni kan hujung minggu kan semua musim mengawan kan. Kuda kahwin musim mengawan lah tu. Bila pergi kan makan, saya cakap, lauk dia tak sedap. Saya cakap macam tu. Jangan cakap macam tu. Cuma kadang-kadang saya kena juga lah, itu saya pergi ceramah bulan Ramadan, bawa pergi ke mana? Saya tak ingat lah apa nama sebab. Sri Aman. 4 jam kan jalan kan belum siap lagi. Dah lah puasa. Sampai sana memang nak bermuka. Sampai sana, Ustaz, alhamdulillah malam ni hidangan istimewa Ustaz. Ya ke apa dia? Obor-obor. Alamak. Sebab saya tak biasa. Obor-obor. Saya mikir macam mana obor-obor ni. Ustaz ni kita ada bubur pedas Sarawak. Wah, saya pun makan sampai isyak tak bubur pedas kan. Maknanya pedas Sarawak tak sama dengan pedas Negeri Sembilan. Tapi apa yang Nabi ajar? Jangan cerca makanan. Tapi kita makan dah sikit. Sikit Ustaz makan. Saya memang buka tak makan banyak sangat. Tapi dalam hati, kalau mi kolok tu banyak makan. Tentulah kan. Tentulah. Tapi jangan cerca makanan. Nabi pergi ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Sampai ke rumah Abu Ayyub, wahai Abu Ayyub, ada tak makanan ke rumah kau? Aku lapar. Ya Rasulullah, yang ada cuma buah tamar dan air masak ya Rasulullah. Nabi jawab, alhamdulillah. Nabi tak jawab, apa barang buah tamar. Nabi tak jawab macam tu. Nabi jawab, alhamdulillah. Nabi makan mula dengan bismillah. Nabi makan buah tamar, bismillahirrahmanirrahim. Nabi makan buah tamar, kemudian Nabi minum. Contoh. Kemudian Nabi akhiri dengan alhamdulillah, dan Nabi sambung dengan ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka setiap nikmat Tuhanmu hendaklah kamu sebut. Alhamdulillah dapat minum ke rumah kau. Alhamdulillah dapat makan ke rumah kau ni. Tentulah. Sebab bila makan kenduri, kita ambil sikit dulu. Takut tak kena dengan selera kita kan makan. Sedap, ambil lagi macam tu. Kan? Kemudian bila makan, sikit makan macam tak suka je. Tak adalah banyak kenduri kan. Jadi makan sikit-sikit aja. Tak. Macam tu. Jadi kita rezeki baik. Kalau tidak, tengok anak kita jadi apa? Pergi rumah orang, tak sedap lah lauk dia. Malu tak ada. Siapa yang ajar anak macam tu? Kita je. Nampak tak? Jadi ajar dia, bila dia bersyukur dengan apa yang ada. Alhamdulillah, dia bisik dengan ayah. Ya tak sedap kan? Jangan cakap. Nampak? Ajar anak kita bersyukur dengan apa yang ada. Manusia tak bahagia, pertama sibuk tengok apa yang ada sampai terlupa apa yang dia ada. Tu tadi tu, mata sibuk tengok bini orang lagi lawa pada bini dia. Memanglah sebab perbandingan tak ada. Membandingkan bini orang yang dekat luar dengan isteri dia yang tengah lipat kain, mana sama? Saya tak pernah tengok orang perempuan pakai tudung yang lawa macam ni. Pergi mana sayang? Lipat kain. Jangan bohong. Orang perempuan dia sampai rumah kan, dia dah lama terkurung. Sampai rumah dah. Dia mula jadi Iron Man. Dia pakai baju binatang. Mula dia cari habitat. Mula orang tamu dapur. Tu yang suami balik dari masjid dan bayang berapa ekor kelawar. Jangan risau, walaupun suami kita tidak setampan Fatah Amin Aaron Aziz, walaupun isteri kita tidak secantik Nilofa Fazura Maya Karim, syukur. Kerana bila tutup lampu sama. Ingat Maya Karim tu tutup lampu menyala muka dia. Sama tak nampak, tak salah. Tengok orang tutur dulu. Dia tengok orang dulu. Adik-adik semua ramai. Tanya orang lama. Adik-adik semua ramai. 8, 9, 10.
Sekarang ni 3, 4 dulu 10, 12 pun ada. Relax Sebab dulu current tak ada. Pukul 8 dah balap. Lampu-lampu terasa okey, tak ada apa. Tak ada apa. Tak cerita betul. Bahagia, tak ada bercerai-berai apa semua. Dulu ayah marah, mak mesti senyap. Mak bising, ayah senyap. Itu je. Tak payahlah ni lah. Ada view love ni. Kemain lagi, dia kering di laut. Ayah akan tetap berkorban untuk you. Kemain lagi cakap sebelum kahwin. Lautan api sanggup kurangi. Minum air kopi pun bertiup. Nak berenang lautan api. Minum kopi berenang lautan api. Kan? Itulah dia. Syukur dengan apa yang kita ada. Maklah. Bila UPSR keluar itu, ramai mak bising. Abang anak kita ni bang, yang bersyukur lelaki. Abang anak kita ni bang, Nabi bang. Okeylah daripada C. Nampak suami. Anak kita 6C bang. Orang tu D pula. Bang anak kita fail semua bang. Budak tu tak ambil pesa. Ya okeylah tu. Jangan risau, doakan yang baik-baik untuk anak kita. Allah dah tulis dah. Budak tu sendiri malu bila keputusan teruk. Jangan risau. Biarlah anak kita supaya bangun daripada kegagalan dia. Itu sebab kita ni, saya dah sebut tadi tentang memaknakan kehidupan kita. Saya ingat Buya Hamka kata, kalau kita hidup sekadar hidup tapi tak berpandukan pada Islam, dia jadi apa tau? Itu yang Buya Hamka kata. Kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan pun hidup. Kalau kerja sekadar bekerja, sekadar kerja, tak ada makna tuan-tuan, hanya kerja je. Ke di hutan pun bekerja. Itu ayat dia. Maknanya kita kena cari makna hidup kita ni paling mudah sekali lillahi ta'ala. Cuma kadang-kadang kita lupa. Kita letakkan kerana dunia, kerana duit, kerana pangkat kadang. Akhirnya benda tu yang akan mengecewakan kita. Ya? Yang keduanya, kalau kita tengok dari segi pertama tadi, tengok apa orang ada sampai terlupa apa kita ada. Yang kedua, manusia gemar tengok kelebihan orang lain sampai terlupa ada orang lagi susah daripada kita. Ada orang lagi susah daripada kita. Pergi kawasan pedalaman, tengok macam mana orang mampu. Allah, kita susah, ada lagi susah daripada kita. Ya. Dan yang ketiga, orang ini jadi tak bahagia salah satu lagi sebab dia sibuk menyatakan apa yang dia ada hari ini adalah hasil usaha dia. Sedangkan apa yang kita ada hari ini adalah dengan izin Allah. Ada orang kerja lagi teruk daripada kita tau. Pukul 3 pagi dah bawa lori hantar barang. Pukul 10 pagi tukar pula pakai uniform jadi pengawal keselamatan. Pukul 6 petang kan tukar pula pakai t-shirt, pakai apron, ambil upah basuh pinggan kat kedai. Sudahnya pukul 11 malam baru balik tidur, tengok semua dah terkorban kat rumah, kita dah tidur. Jadi dia pukul 3 bangun balik sebelum bawa lori. Lagi besar usaha dia, tetapi Allah belum izinkan dia senang macam itu. Jadi paling penting syukur. Tanda rezeki diberkati oleh Allah. Yang keduanya, bila berlaku keadaan dalam keluarga dilihat stabil atau bahagia, itu juga dikatakan sebagai unsur, dikatakan sebagai rezeki berkah. Maknanya stabil. Tak, kalau ada masalah pun semua boleh selesai. Ada je penyelesaian dia. Macam mana bang ni bang? Ni bang kena bayar pula rontek ni bang. Rontek kereta. Berapa? Tak apa. Besok bang pengen dan settle. Bang, ni bang bilang pin itu bang tiba-tiba jadi 1,000. Banyak sangat. Tak tahulah bang. Ada masalah kita tak. Nanti bagi abang telefon. Dia telefon TMB. Oh ini begini. Oh sebenarnya ada masalah dengan sistem. Tak apa nanti dia check balik. Okey. Ada je penyelesaian dia. Kau tengok ni 1,000 orang ini nak bayar lah. Apa benda ni? Semua benda nak minta dengan aku. Wah aku ni tak ada apa-apa. Tapi jadi bergaduh. Ya. Tu kadang kita rezeki ni tak semestinya duit. Rezeki ni tenang rumah tangga, rezeki. Isteri pandai masak, rezeki. Lempar jadi, sedap betul. Lempar sayur jadi lagi. Isteri itu pandai dah, dia dah tahu dah suami dia suka makan apa. Pagi telur masak kicap, tengah hari telur dadar, malam telur rebus lagi. Telur. Naik hanyir pula lelaki tu semua. Telur, dah suami dia suka lauk telur. Macam mana? Jadi mana rezeki. Ataupun dapat keluarga, dapat rumah tenang lah, rasa seronok. Kita balik rumah tak ada mengumpul-ngumpul nak keluar rumah, nak keluar lah, nak pergi mana. Orang macam
dia rasa rumah dia tu tenang, dia akan rasa nak duduk rumah. Bila dia keluar pun, dia nak balik rumah. Dia lepak-lepak je ajak kawan dia, dia balik dulu. Banyak hal ni sebenarnya nak tenang tenang rumah ni. Kadang-kadang tak dapat tenang kat rumah walaupun isteri dia nama Sakinah. Sakinah tu tenang, tapi tak dapat dia tenang macam mana? Apa lagi rezeki? Anak hafaz Quran, Allahu Akbar, tenang. Apa lagi rezeki? Rezeki dapat anak belajar pandai. Oh, semua nombor satu. Tiba-tiba anak konvo. Ya Allah, anak aku dah konvo. Seronok menitis, saya mata mak tu tengok anak konvo. Wah, konvo tadika. Belum konvo mesti lagi. Konvo tadika. Sekarang tahu lah. Dapat menantu baik. Oh, itu pun rezeki. Menantu baik. Dapat menantu kita tak tahu perangai. Kadang-kadang yang baik ni sebelum kahwin bukan main, salam. Bila lalu depan orang tua bukan tunduk lagi dah, menyalak. Oh, dah. Baik betul dah. Dah macam ulat gonggok pokoknya. Bila salam bukan cium tangan nak berjilat lah. Wah, tak dah ni. Sampai rumah tanya, makcik sihat makcik. Oh, baik pun bahasa budak ni. Makcik sedap betul lah air ni. Habis dia minum air tu. Nak itu air basuh tangan dulu. Habis minum ni. Belum kahwin. No. Makcik nak tanya, Zuhur dah masuk belum? Oh, tengok. Punya baik ni. Pukul 10 katanya. Sebelum kahwin. Lepas kahwin, baru tahu perangai. Itulah. Tu kadang-kadang bila orang datang meminang, jangan tanya soalan-soalan dunia. Soalan dunia tadi. Kan Nabi dah kata, tengok 4 perkara. Li jamal lihat, tengok kecantikan dia, rupa paras dia tengok. Sebab nak ngadap dia bukan saya dua. Yang kedua, tengok dari segi keturunan dia, keturunan yang baik-baik ke tidak. Yang ketiga, tengok dari segi harta bendanya. Kaya ke tidak, apa semua tengok. Mampu ke tidak. Dan yang keempat, tengok dari segi agamanya. Kalau tak ada keempat-empatnya, Nabi kata paling tidak tengok agama dia. Sebab bila jaga agama, kadang-kadang nombor 1, 2, 3 tu datang kemudian. Muka tak lawak, boleh adjust. Kan? Kan? Ya. Keturunan tak baik, dah kahwin dengan dia, bentuk generasi yang baik-baik. Mudah-mudahan harta daripada tak ada, kosong, zero, tiba-tiba murah rezeki masa ke semasa. Oh ya. Ini tanya soalan, pakcik saya nakkan anak pakcik, nak tanya sikit, gaji bersih berapa? Kau kerja mana? Saya kerja dekat sini pakcik. Tetap kontrak? Oh iya, tetap kontrak tadi. Sekarang tetap tak ada pakcik, semua kontrak. Kontrak berapa tahun? Setahun pakcik. Confirm boleh sambung ni. Kalau tak buat perangai, insyaAllah. Ni nak tanya sikit, gaji tolak hutang apa semua tinggal berapa? Dalam simpanan bank berapa? Adalah 1,5. Macam mana nak bela anak aku? Tanya soalan macam tu. Ni pakcik nak tanya sikit, kamu belajar agama ke tidak? InsyaAllah pakcik. Dulu memang tiap-tiap tahun belajar. Macam mana pula tiap-tiap tahun tu? Yalah, belajar satu subjek. Belajar 2, 1 subjek. Kau ni lain macam jawab ni. Pakcik nak tanya, jaga salat tak? Kadang-kadang jaga, kadang-kadang tak. Macam mana pula? Bila jaga, saya salat tak. Bila tidur tak. Mati pula budak ni aku kerjakan itu. Ada sekali itu ada 3 orang datang. 3 lelaki datang kat rumah dia. Nak meminang anak dara yang seorang ni. 3 datang serentak berebut nak anak dara seorang. Tak apalah macam ni lah. Nama siapa? Pakcik, nama saya Ahmad Duha. Kau baca surah Duha sekarang. Oh, budak tu terkejut je. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili iza sajab ma waddaka rabbuka wa ma qala. Bagus budak ni. Okey, bagus. Sampai habis dia baca. Kamu? Pakcik, nama saya Anas pakcik. Kau baca surah An-Nas. Lagilah senyum budak tu. Senyum. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ya, dengar. Budak yang ketiga tu dah berpeluh. Nama dia Yasin. Pahamni jangan aku nak jawab ni. Kenapa lah ayah aku bagi aku nama macam ni, ya Allah. Aduh, kenapa lah bagi aku nama macam ni? Habis yang kedua, bagus. Kamu, nama kamu siapa? Pakcik, tu terang saya cakap. Nama saya Yasin, tapi mak ayah saya panggil saya Wallahu Ahad.
Nampak sangat menipu agak-agak. Lagi panjang lah nama gelaran, mana nama betul apa pasal? Melampau betul. Ada orang panggil Allah Wahad, ada. Tak ada pakcik suruh kau baca surah apa panjang lah. Apa ayat lain yang kau tahu? Pakcik nak dengar bacaan aja. Itu sebab kena belajar. Aduh. Yo. Okay, satu. Yang kedua, kita sambung balik yang tadi. Tanda yang kedua tadi saya kata keluarga kita jadi stabil, tenang, segala masalah boleh selesai. Yang ketiga, tanda rezeki kita ni diberkati oleh Allah bila terasa mudah untuk jaga solat, beribadah, mengaji, ada aja mudah laluannya. Esok saya nak pergi kuliah duha, apa gila pergi. Pukul berapa tu? Pukul 9. Tak apa abang hantar. Esok abang free, abang hantar. Mudah aja. Nampak ya? Saya pergilah ke rumah je lah. Itu susah. Solat pun payah. Kejut suami payah nak bangun. Subuh bangun abang. Abang subuh abang. Kalau macam tu cara kejut sudah ni dua-dua tak subuh. Kau mengajut, kau mengajak ni. Ni macam mana nak kejut? Kejut seolah-olah rumah terbakar. Bangun bang, api mana? Api neraka. Kau ni bagi aku suspend aja lah. Senang aja bangun. Ini kadang-kadang kita semua mau sekarang ekonomi teruk lah, duit payah lah, itulah macam-macam kita mau. Sedangkan Nabi dah bagi formula. Nabi kata barang siapa yang nak dimurahkan rezekinya, jangan tinggal solat sunat sebelum subuh. Ini subuh ke subuh gajah lagi dah. Subuh dinosaur. 5 minit sebelum subuh baru nak subuh. Terperanjat imam tu siapa pula yang kunut tengah hari ni. Bangun awak. Dan saya ajar satu lagi petua, Nabi ajar kita apa? Pagi-pagi pergi surau, pergi masjid, benda pertama sekali buat, sumbat duit dalam tabung. Ni nampak tabung. 2 dah tunggu kat depan pintu belakang, 1 dekat pintu sebelah kanan. Apabila kamu terlihat tabung, janganlah kamu resah. Tenangkan hati kamu. Mulalah serutkan tangan. Okey. Maka sumbatlah dalam. Ya, tak boleh bagi RM1, bagi 10, tak boleh bagi 10, bagi 100. Kan? Duit tak bawa lah Ustaz. Masukkan handphone. Pandailah je ke masjid nak hantar kat kedai Cina tu, kita format dengan beberapa besar. Kan, orang perempuan bagi golang semua berbagi. Iya, apa yang kata aku? Kita ni sedekah kadang aduh. Itu command tu lah. Second hand ni lah punya sedekah. Bukanlah kata saya mempertikai kan. Tapi cuba kita bagi. Fikir. Kita tengok macam contoh di Negeri Sembilan yang heboh sekarang ni. Macam masjid ni sendiri pun alhamdulillah hamba Allah. Ramai yang menyumbang sehingga terbina di masjid dia secantik ni. Ada bagi 4 juta, ada bagi 10 juta, ada bagi berjuta-juta apa ada. Dulu di Seremban Masjid Sri Senayan cuma tengok. Hamba Allah ni wakaf tanah 1 juta lebih. Kos pembinaan masjid dia keluarkan 100 juta lebih. Siap dengan petak dia buat sedia khas kalau dia meninggal besok situ tanah. Bayangkan, orang dah sampai 1 juta, kita masih lagi mempertahankan keseringitan kita. Singgit, tak kena singgit. Kita tengok jemaat sedekah buang. Apa buang? Pisang. Mempertahankan kepisangan. Ingat konon borok jemaah. Okey, sedap, pisang memang sedap. Cuba kita tukar-tukar. Minggu depan strawberry banyak. Patut anggur, seedless grape. Barulah masuk dalam rumah. Kepada semua jemaah di luar sana, jangan asyik mengerjakan buah saja. Ingat orang belakang. Sebab imam lah sekali keluar. Tak adalah bukan imam sendiri, tempat lain. Aku juga anak kita sedekah ni sebab apa? Sedekah ni hebat. Apa 4 kelebihan sedekah? Pertama, sedekah mengkayakan hati. Orang yang miskin rasa kaya. Mak ayah kita dulu bukan senang sangat, tapi rajin nak bagi orang. Orang kaya nak bagi ni, nak bagi beras, nak bagi minyak, bagi susu. Ya. Iya, bila kenduri ada je sumbang, nak bagi ni, nak bagi duit, nak bagi apa.
Anak suruh bising, mak kita pun tak ada, mak nak bagi orang kenapa? Biarlah besok mudah-mudahan kita besok ada orang tolong. Mak kita macam tu. Yang kedua, membersihkan harta. Walaupun sikit, rasa cukup. Itu kelebihan sedekah. Yang ketiga, memanjangkan usia. Itu sebab orang dulu-dulu panjang umur. Sebab rajin sedekah, rajin tolong orang. Dan yang keempat, melancarkan rezeki. Ada je rezeki Allah bagi kat kita. Senang nak solat, senang je nak buat ibadah, rasa-rasa nak pergi umrah, lepas pergi, alhamdulillah mudah. Dengar-dengar ni Samsul Lebat pergi bulan 3 katanya. 10 bulan 3. Macam tu lebih kuat. Ini bukan promote lebih kurang. Pergi umrah. Kalau tak boleh pergi umrah, dengar orang pergi umrah, berlari pergi. Nah, ambillah sumbangannya RM50. Ish, kenapa? Alah, buat belanja. Terima kasih, doakan ya. Mudah-mudahan saya pula sampai. Macam tu. Orang pergi umrah ni, doa dia Allah buat depan Kaabah. Cuma orang yang pergi pula, siapa yang minta kena tunaikan. Jangan kita simpan-simpan. Jangan buat-buat lupa pula. Kita berhutang tau. Tolong doakan ni. Ayalah insya-Allah, tapi kita tak buat. Berhutang. Tapi je, kalau takut terlupa, salib. Tolong sampaikan salam ke Rasulullah ya. Okey. Siapa nama? Salim. Masuk dalam handphone, save. Sampai dekat Madinah, tengok saudara lama, tak ada ramai sangat, dalam 500 orang. Sampai depan makan Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah, aku menyampaikan salam. Yang pertama, dah benarlah, tak boleh pergi itu lama kan? Bukan boleh pergi itu lama-lama. Jadi dekat bilik dah tengok dah senarai nama, kita scroll nama tu kan. Oh yang ni kejap lagi aku nak sampaikan salam dia orang ni ke Rasulullah. Kita tengok dah senarai, tengok sini lalu. Assalamualaikum Rasulullah, aku ingin menyampaikan salam. Nabi ada untuk rakan-rakan dan saudara mara aku berdasarkan senarai aku niatkan dekat bilik tadi Rasulullah. Itu salah satu cara lah yang boleh kita buat. Dia juga tu menyampaikan salam daripada luar Masjid Nabawi tu. Bila orang pergi tu kan, jangan takut-takutkan orang. Aku takut lah, aku tak nak pergi umrah. Tak ada apa lah, senang aja. Okey je. 7 kali tawaf. Lepas tu kita sa'i 7 kali mengalir. Lepas tu kita tahalul, settle umrah. Masa senang sangat kalimat kau. Kalimat berapa tu banyak betul, makin dia betul tak habis. Yalah, dia siap bacaan dia, tapi bacaan tu kepada kau ingat kau baca, kadang ada buku baca je lah. Oh, jangan risau. Kau dah pergi ni okey, takut apa? Kau dah jadi duit furang tetap Allah. Sangka baik. Kau pergi tu, alhamdulillah. Doa banyak-banyak. Hari ni kau jogging biar ada ringan sikit, kau punya muscle tu biar longgar sikit supaya besok senang nak jalan jauh. Ayolah, terima kasih. Ini dia takut kawan, kau jaga-jaga lah. Kat sana nanti kau jaga lah. Kau dah luka tak nak nampak kat masjid ni. Aku rasa kau ni tak nampak kat bang. Agak-agak lah. Besar kat bang tu takkan tak nampak. Kau jangan memang. Kawan aku 10 orang tak nampak. Masuk kau 11 ni. Kawan tu dalam kapal terbang tak tidur. Terkebil. Nampak. Sampai dekat hotel dia tinggalkan beg dia berlari pergi masjid nak buktikan dia nampak kat bawah. Waktu dia berlari kat hotel balik dia jumpa ustaz depan langit. Ustaz, banyak dosa saya ustaz. Banyak dosa saya ustaz. Kenapa? Saya tak nampak Kaabah ustaz. Sabar pakcik, ini Madinah ni. Memang dah tak nampak. Dan 5 hari pergi Mekah, tengok sangat dah Kaabah. Oh, salah tempat ke? Orang kita ni kadang-kadang banyak konsep yang kita salah. Lagi satu dia orang selalu cakap, kau nak pergi umrah kan, mulut kena jaga. Habis dekat kucing ni tak jaga. Macam Allah Ta'ala tu ada dekat sana je. Jagalah mulut kita daripada sini sampai sana. Dekat Mekah mulut dia jaga. Saya pernah dulu dia pergi dekat Masjidil Haram tu. Saya letak saya dalam hati tak sebut pun dalam hati. Aku takkan hilang slipper boleh masuk dalam bekas beg putih siap ada rebel kuning. Aku pun boleh baca nombor bahasa Arab ni. Nombor rak 56, rak 36. Tak ingat. Balik bukan kasut lagi lah. Dengan rak-rak hilang. Rak tu kan ada tayang, berkira. Badan muka. Amen. Jadi satu pergi ibadah. Kita pergi ibadah. Tapi orang masuk raudah. Orang tengah ramai. Raudah ni buat berapa rakaat yang kita mampu, berapa solat kita boleh buat. Dah, lepas tu bagi orang lain pula. Orang kita di kanan tamak, dia pantai sujud dalam.
Macam ada seorang masuk syurga. Orang Arab ni besar, dia tak sabar, dia langkah ke sana. Fok, Allah. Dah orang Malaysia ni bangun golak ni. Tak ada aku ya Allah. Aku dah ujian untuk aku ya Allah. Gelap ni ya Allah. Dalam kain Arab ya Allah. Bau dah dia macam tu. Pandang atas langsung nyait. Nampak kan? Okey. Mudah kita nak ibadah. Nak sedekah apa mudah. Ada je. Yang risau belum pernah lagi sedekah memiskinkan orang. Bagilah tuan, bagi semangat. Kan? Bagi je. Nampak orang tolong. Kan? Okey, sikit lagi. Yang keempat, salah satu lagi tanda rezeki kita diberkati dan hidup kita akan tenang adalah orang sekeliling kita suka pada kita dan suka dengan kehadiran kita. Ceritanya kita boleh tahu orang macam tak suka kat aku, orang tak suka kat aku, insya-Allah orang suka dengan kita. Tu kan? Jadi itu sebabnya. Orang sadar je orang nak cari kita. Jangan datang rumah kita. Tempat makan nak jumpa kau jangan boleh datang. Itu maksudnya kan. Datang apa ni? Nak ajak kau tengok bola boleh. Liverpool lawan mana minggu ni? Contoh kan. Tengoklah. You never walk alone. Kemudian yang kelima seterusnya adalah apabila ahli keluarga cemerlang di dalam pencapaiannya. Isteri berjaya dengan perniagaannya, mungkin anak-anak berjaya dengan belajarnya, dengan keputusan biasanya dan sebagainya. Yang keenam, rumah kita rajin diziarahi. Maknanya selalu datang rumah kita. Kadang berminta orang datang pun tak nak datang. Datanglah. InsyaAllah tapi tak sampai. Kan? Cuba tengok. Kalau rumah rajin datang bawa rezeki. Itu sebabnya kalau orang datang rumah kita tak marah. Kita ada rumah kot. Kadang saja tak nak pergi orang datang. Ya? Itu pun salah satu tanda rezeki kita diberkati. Dan yang ketujuh adalah apabila doa kita senang termakbul. Yang kita minta Allah tunaikan. Sebab Nabi SAW pernah bersabda, doa yang tidak dimakbulkan antara sebabnya adalah kerana makan dari rezeki yang haram. Maka itulah petanda rezeki yang mempunyai keberkatan yang boleh membawa kepada ketenangan. Itu sebab yang saya sebut tadi. Nabi kata carilah rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Nabi kata lagi, barang siapa yang membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya, maka malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai selagi mana benda haram itu ada di dalam perutnya. Dan barang siapa yang mati dengan tahap benda haram itu ada di dalam perutnya, maka dia akan mati dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Sebab kita dalam hidup kita ni sabar banyak-banyak dengan kesusahan yang Allah bagi kat kita. Ada 3 jenis sabar. Ini sikit ni. Saya faham, buku-buku suruh berhenti tu saya faham. Kalau berkali-kali tapi duduk tu kan, faham. Yang pertamanya sabar untuk melaksanakan perintah Allah. Kita nak solat, nak puasa, nak keluarkan zakat, nak pergi umrah haji, semua perlu kesabaran. Baik, walaupun 5 waktu aja. Walaupun 5 waktu. Kalau orang tu tak sabar, memang dia tak semayang. Kalau orang tu tak sabar, puasa, breakfast bila puasa, relax dia breakfast, saya tak salah. Nampak tak? Yang ketiga, zakat tanah keluar. Buat apa banyak, tak payahlah, sikit aja. Yang begitu juga umrah haji. Tengoklah, siapa dah pergi umrah haji tahu, dia pernah tengok sendiri macam mana perangai orang tak sabar dia jadi apa. Tak payahlah saya cerita. Bukan nak nakut-nakut kan. Sedangkan di sana nak ibadah ada masalah jadi. Ya. Dia sebenarnya pergi umrah ni kadang-kadang dia bila selesa sampai pun ujian juga. Saya pernah sekali pergi dengan adik saya. Masa tu saya jadi duta satu syarikat pergi. Seorang 2 katil. Bukan satu katil orang. Seorang 2 katil. Jadi bersama bila selesa mula dah berberatnya. Jangan kita ambil yang sampai 5 bintang kan. Tapi kalau orang yang dah biasa tu tak apa lah kan. Tapi kadang-kadang paling besar ujian. Yang kedua, sabar dengan untuk meninggalkan apa yang Allah tak suka. Kena sabar. Dah biasa main nombor,
Kan? Sekali kawan dia, ni dia nak berhenti main nombor nak, aku dengar kau nombor ni confirm kena ni. Second prize at least. Betul ke ni? Aduh, aku dah berhenti lah. Alah sekali. Masa tu sabar ke tak sabar? Masa tu lah ukuran dia. Kalau dia tak sabar, habis. Dia orang kalau bila nombor ni, kau anak kau berapa orang? 3 orang kau, baru 2 kau, belum ada rezeki lagi kau, baru 5, 3205. Jadi, dia bukan dia nak tanya anak, boleh jadi minum nombor. Ya, dan yang ketiganya bersabar dengan ujian dan dugaan daripada Allah. Itu yang paling berat. Kadang demam ni, kalau kita buka dalam kitab Muka Syaftul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, 3 jenis ujian, 3 jenis sabar itu tadi. Sabar yang pertama, sabar untuk buat perintah Allah, itu dapat 300 tingkatan darjat pahala. Bersabar meninggalkan larangan Allah dapat 600 tingkatan darjat pahala. Tapi dalam sabar menghadapi ujian Allah mendapat 700 tingkatan darjat pahala. Tapi bila sebut kan, tanya demam kan, tengok demam. Kadang-kadang tak ada mana, hidung tersumbat sebelah dia. Allah, berapa payah nak tidur, minum ni. Memang siapa? Memang siapa yang bagi ni? Allah Ta'ala bagi. Demam. Bila demam, Allah akan hantar 2 malaikat pergi tengok kita cakap apa. Bukan Allah tak tahu, Allah saja bagi kerja ke malaikat. Kau tengok apa si Samsul ni cakap. Bila dia demam. Kalau dia kata, agaknya Allah bagi aku demam, biar aku rehat kat rumah, agaknya Alhamdulillah dapat rehat kat rumah, dia mesti cakap macam tu. Maka boleh lapor, boleh Allah Ta'ala beritahu kat malaikat tu, khabarlah kepada dia, kalau dia mati akan memasukkan dia ke dalam syurga, anda kata dia hidup akan kugantikan daging dan darahnya dengan daging dan darah yang baru. Itu sebab orang yang nak demam macam-macam kerja nak buat, daging darah baru. Tapi kalau dia jawab, cuba tengok dia cakap apa. Bila demam, Allah teruk dia demam, bila lah macam nak mati sana. Ya Allah, pergi klinik mahal kat tu. Maka Allah Ta'ala kata apa? Suruhlah dia sembah Tuhan selain aku. Mana Allah tak peduli dengan kita bila kita mohon. Dan kisah satu lagi, macam mana jelas ada seorang Nabi tak disebut nama Nabi itu siapa. Dia beribadah selama 50 tahun. Selepas 50 tahun Allah Ta'ala beritahu dia, sesungguhnya aku ampunkan dosa kamu. Dia pun terkejut, ya Allah, bukankah aku ni tidak berdosa? Kenapa pula kau nak ampunkan aku? Malam tu Allah perintahkan sebatang pokok menghimpap kaki dia. Orang sebenarnya sebut menghempap kaki dia, bongkak kaki dia, mengoning-oning, berdanya-danya, tak boleh tidur, nyut-nyut sampai pagi. Esok pagi itu dia mengadu, ya Allah sakitnya, ya Allah sakitnya, ya Allah. Maka Allah Ta'ala beritahu apa? Sesungguhnya ibadah kamu yang 50 tahun itu tak dapat nak tebus satu keluhan kau tak dapat. Cuba tanya berapa kali mengeluh sekali. Lambatnya, alah, mana tak simpan, kenapa lah hidup aku macam ni? Komplain. Kita komplain apa? Kita komplain tu kat apa sedar, kita komplain Allah. Kenapa hidup aku ni? Mempertikai kan? Kalau cuba kita buat ni, cucuk duit, sama. Kita cucuk duit dekat mesin ATM, sap kena telan. Alamak, dah kena telan Jumaat petang. Besok tu dah cuti, bank cuti. Kena sampai sini pula. Keluar start motor tak boleh start pula. Rupanya minyak habis, minyak habis. Aduh, nampak ada kedai. Saya terus tolong, ingat nak pergi sana. Mana tu ada kawan beli tak tolong. Baru jatuh, bam, terdengar bunyi jatuh. Rupanya motor tadi tak cupang tutup, jatuh, patah pula nombor plate tu. Aduh, kenapa nak suwe betul. Ayat dia. Allah uji kita. Cuba cucuk, sap kena telan. Allah Ta'ala saja ni nak uji aku ni. Agaknya Allah saja nak bagi duit aku ni tahan sampai hari Isnin. Tak apa. Keluar start motor, motor pula tak boleh start. Ni Allah saja nak bagi aku exercise. Nak bagi aku exercise ni. Lepas tu patah motor ni. Oh, agaknya Allah bagi signal aku nak tukar motor. Contoh lah kan. Jadi mana, tapi memang takkan dapat lah. Termasuklah yang bercakap, bukan cakap Allah. Jadi itulah dia betul. Jadi carilah. Mudah-mudahan rezeki kita diberkati, ya, dan hidup kita juga tenang.
Dan kalau nak petua tuan, nak petua tentang hati ni, saya bagi ada 4 perkara kita kena amal. Pertama, selawat banyak-banyak. Selawat banyak-banyak, mudah-mudahan. Selawat ni, apa maksud selawat? Mendoakan kesejahteraan dan keselamatan Nabi. Allah dan malaikat 10 kali juga mendoakan keselamatan dan kesejahteraan kita. Yang kedua, amalkan istighfar. Kalau ikut sahabat Nabi dulu, tak kurang 70,000 kali saja. Memang kita tak dapat mahu. Kan Nabi dah janji, Nabi kata barang siapa yang mengamalkan istighfar setiap hari, yang pertama akan dijauhkan daripada bala dan musibah, tidak dilapangkan daripada kesempitan, dan didatangkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Istighfar. Tak boleh buat semua, janganlah tinggal semua. Buat paling tidak, contoh tak buat 70,000 memang tak dapat lah. Jangan buat sekali banyak. Buat banyak langsung tak buat. Apa Nabi kata, Nabi paling suka umat yang buat sedikit tapi berterusan. Buat 1000 kali. Masuk 1000 ni, lepas subuh 200, lepas zuhur 200, lepas asar 200, lepas maghrib 200, lepas isyak 200. Sekali dah cukup 1000. Kaifa nastaghfir ya Rasulullah. Sahabat Nabi aja astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Kejap ke 200. Takkan masa. Lepas solat tu buat sekejap pulang. Yang ketiga, masuk dalam hati Quran dalam hati kita. Apakah hati Quran? Surah Yasin. Baca sekali saja. Dalam handphone boleh download, baca sekali saja. InsyaAllah hidup itu bunga. Ada rahsia dalam surah Yasin. Itu pun tentu ceramah. Ada 4 yang ceramah berbagi. Surah Yasin baca. Bukan lama sangat pun baca. Paling lama dalam 10-15 minit kot baca. Kok gagap pun mungkin dalam sejam lebih itu. Jangan tak baca. Jangan tak baca. Dan yang keempat, perbanyakkanlah haukil dalam hati kita ni. Kita lafaz haukil. Apa haukil? Itulah yang biasa kita sebut la haula wala quwwata illa billahil azim. Insya-Allah amal 4 ni tenang hati. Jadi rasa cukup cakap tu tuan-tuan dan puan sekalian. Sekali lagi saya ingatkan, masjid ini adalah satu rahmat, satu tanda rahmat untuk penduduk di sekitar. Kita boleh datang solat sini selesa. Tuan masjid ni kena maintain. Kemudian masjid ni juga selalu panggil penceramah-penceramah, banyak aktiviti-aktiviti agama. Lepas tu dengan elektrik bagi semua nak bayar. Jadi biarlah kita jadi sebahagian yang menyumbang kepada sahabat. Orang bila bergabung dan bersatu hati, insya-Allah tak ada masalah. Apa sangatlah sumbangan kat dalam tabung tuan masuk. Saya ceramah dengan Abang Samsul Wawau dan Allah Yarham Nasi Wahab di Syalam MSU. Masa tu nak lancarkan dana kutipan untuk masjid. Masa tu saya tanya berapa banyak nak cari ni? 9.6 juta. Saya kata mana nak cari ni? Saya kata kan, rupa-rupanya tu bukan program pertama, dah program ke-6 ke-7 lah. Malam tu diumumkan tinggal 800,000 saja lagi yang belum cukup. Maknanya 8 juta lebih dah ada. Mana orang Islam ni sebenarnya ada. Cuma kita yang berkira-kira. Jangan tangguh-tangguh buat baik. Belum tentu lagi ada esok untuk kita buat baik. Hari ni terangkat nak buat baik, buat terus. Kita banyak kali dah kita dengar orang tu dah sakit kuat kan, dia nak pergi tengok lah. Lepas tu isteri tanya, jadi tak pergi bang? Esok aje lah. Malam tu meninggal. Lepas tu kita cakap apa? Baru nak pergi tengok apa punya ya. Pergi tengok. Kalau jumpa tadi, dapat jumpa kali terakhir. Doakan yang baik-baik untuk sahabat-sahabat kita. Itu contoh. Jangan tangguh-tangguh buat baik. Jadi rasa cukup saya kata tuan-tuan dan puan sekalian. Ucapkan terima kasih di atas kesudian mengundang saya pada malam ini. Terima kasih di atas kehadiran semua. Saya tengok ramai betul malam ni, tak kurang 50,000 orang. Ini satu pencapaian. Saya kira yang lalu jalan besar tadi semua saya kira. Itu yang banyak sangat. Jadi insya-Allah sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih kurang itu pun cerita kelemahan saya. Kelemahan saya sebagai manusia biasa. Mudah-mudahan lain kesempatan kita bertemu lagi. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Ustaz atas sudah menyampaikan kepada kita semua tadi. Alhamdulillah kita teruskan dengan salat Jumaat. Kita teruskan sudah memberi ruang kepada jemaah-jemaah. Kita memberi ruang di luar yang disediakan untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.